Baik, kita tengok dalam masa 10 minit ni beberapa soalan. Kita wakafkan tanah untuk perkuburan pada masjid tempat kita. Bolehkah pentadbiran masjid tak bagi ke bumi jenazah orang luar yang kampung lain? Baik, dia ada 3 soalan. Tengok soalan ni dulu. Dia wakaf tanah untuk masjid, untuk tanah tu untuk dibuat tanah perkuburan. Maka tak lihat benda lain ya. Dia wakaf untuk perkuburan. Pihak masjid pula buat syarat untuk qaryah tu saja. Orang lain tak boleh masuk untuk tanam situ. Bolehkah begitu jawapan dia? Soalan dia. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, bila kita wakafkan tanah ni dan kita sebutkan tujuan dia untuk perkuburan, maka memang untuk perkuburan lah. Maka bila kita wakaf pada pihak masjid ni, dia ada pentadbir dia. Pengurus dia majlis agama lah, tapi dia arahkan, diturunkan kuasa kepada AJK masjid untuk mentadbir urus masjid dengan tanah-tanah wakaf sekali. Jadi masjid ada hak untuk buat syarat. Mana tanah wakaf kubur di kawasan masjid qaryah kita hanya untuk anak-anak qaryah sahaja, orang lain tak boleh. Maka boleh, tak ada masalah apa-apa. Ada masjid dia buat syarat. Dia bukan kata tak boleh anak, boleh, tapi kena bayar. Kena bayar. Contoh 300 ke 400 ke 500. Sebab dia qaryah lain. Dia nak main tumpang tanah wakaf di masjid qaryah kita, dia kena bayar untuk itu. Jadi ada masjid lagi tu. Jadi boleh. Itu terpulang pada pihak masjid untuk menguruskan tanah wakaf kita. Baik, sekarang harga emas tinggi. Harga emas tinggi. Naik sampai 3-400. Tapi selepas Rusia mengumumkan ada vaksin kepada COVID-19, jatuh balik. Ni jatuh balik. Pergi beli cepat-cepat. Baru ni dia naik. Sebab corona virus dia naik. Bila Rusia mengumumkan dia sudah menemui vaksin, maka jatuh balik. Baik. Dari setahun lalu saya sandar emas di bank untuk niaga. Kalau jual sekarang akan dapat untung sekali ganda lah. Ada dia beli zaman dulu murah. Contoh beli dulu 1,000 lah jadi 2,000. Kalau jual lah dapat untung sekali ganda mungkin. Bolehkah saya jual kertas sandaran pada kedai emas? Adakah riba, dan kalau riba macam mana nak buat pencerahan? Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi emas, bila kita nak beli tu, emas tu memang kena ada. Emas tu kena ada. Dan bila kita beli, kita berlaku pertukaran, kita bagi duit, dia kita ambil emas tu, balik simpan di rumah. Kalau kita rasa simpan di rumah tak selamat, maka kita boleh beli emas dan simpan di bank. Ada upah dia lah, tuan-tuan. Baik, hari ni ada emas yang dijual dalam bentuk begitu. Kita tak ambil emas, kita cuma bayar, kita beli. Walaupun kita tak ambil, tapi emas tu kena ada lah. Dia tak boleh beli emas dengan harga sekian-sekian gram, tapi emas tu tak ada. Tak boleh. Emas tu kena ada. Ada tu macam mana? Ada tu kalau dia nak ambil, bila-bila dia boleh ambil. Macam tu. Jadi, kalau dia beli emas, tak kira dengan cara dia ambil, simpan di rumah ke, ataupun disimpan di bank dengan cara apa pun, tapi emas tu ada. Maka boleh. Dia nak jual bila-bila masa, tak ada masalah apa-apa. Baik. Kita wakaf habis. 2 kali ulang. Okey. Selesai. Baik. Seorang serang kan sekarang aku pening apa tulis. Hampa baca dulu sebelah tak main. Edit lah dulu.
Serang banyak orang Islam. Bukan serang. Sekarang. Jangan memeningkan kepala aku. Lepas tulis tu saya mock semula. Saya tak pernah hantar mesej tanpa saya mock semula. Nah, jadi berpening kepala orang tak faham. Sekarang banyak orang Islam mempromosi ubat menghitamkan rambut yang putih atau uban. Adakah ia bersubhat? Maka hak nyaga, takkan dia nak kata ini untuk orang yang muda saja. Takkan dia nak kata itu. Dia jual. Nah, kita ni kena mengaji. Kita ni muda ke tua? Kalau kita ni rambut uban dan kita muda, kita belilah, bolehlah. Nah, kalau kita ni dah tua, tak bolehlah pakai yang hitam. Duduk di kita, dia tu tak apa. Dia jual sebelah pendek, ada. Orang Islam jual sebelah pendek. Ada. Takkan dia nak tahu ni tak boleh beli sebelah ni. Tutup orang, dia nak menjaga macam mana? Dia jual sebelah pendek. Kita boleh beli, pakai di mana? Dalam rumah. Tu lah. Jangan pakai main bola pada. Duduk di kita, dia kena jual benda tu. Sebab ada di rumah orang pakai sebelah pendek. Di rumah keluarga dia, tak apa. Dia tak pakai di luar. Jadi benda tu kena ada dijual. Takkan dia nak kata ni siapa-siapa pakai beli luar ni tak boleh pakai kat luar. Takkan dia kata macam tu. Dia menjaga. Nah, kita yang nak beli tu kena mengaji macam tu. Tuan-tuan, terima kasih yang dirahmati. Cuma kalau hak menjaga tudung tak boleh menjaga tudung perempuan tak boleh jual tudung yang nipis, yang nampak rambut, tak boleh tu. Sebab tak boleh pakai tudung tu, tak boleh pakai. Syarat dia mesti tidak transparan. Tiba-tiba dia jual tudung transparan, nampak rambut sanggur, nampak ni batang tengkok hitam metalik nampak. Dia tak boleh jual tudung tu, haram. Sebab tak boleh pakai pun tudung tu. Hak tu tak boleh. Nah, dia kena faham, tengok Quran, tuan-tuan. Jadi dia nak jual boleh, dia nak beli tu. Kalau kita muda rambut putih boleh beli, kalau kita tua rambut putih kita beli kalau lain. Okey. Okey, selesai ya. Takat itulah tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Mudah-mudahan dapat sedikit penambahan ilmu yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la ma yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.